KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa, tepat jam 2 petang anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Kita bersiaran secara langsung dan hari ini kita nak belajar subjek yang sangat menarik, iaitu kalau nampak dekat belakang ni tiba-tiba ada ikan, ada pokok-pokok ni kan, kerana topik kita ataupun subjek kita pada hari ini ialah kelestarian global, pendidikan moral dan topiknya merupakan kesederhanaan dalam hidup bermasyarakat. Bila sebut pasal sederhana ni, macam semua sedia maklum, kita pun bakal sambut Hari Raya tidak lama lagi. Jadi disebabkan kita masih lagi belum menang dalam melawan COVID-19 ni, jadi janganlah keluar sebarangan merata-rata kan, kena patuh kepada SOP dan tak apalah untuk tahun ini kita beraya secara sederhana juga. Tapi itu tentang raya, tentang SOP. Sekarang ni tentang kita punya subjek ni, sederhana dalam hidup bermasyarakat. Menarik. Tapi apa kaitan dengan pokok dengan ikan? Kalau nak tahu, kita tanya cikgu kita. Jadi ayo kita saksikan Profil Guru. Cikgu kita, Cikgu T. Panat Silva Rajo dari SK Seksyen 13, Sekolah Kluster Kecemerlangan Shah Alam. Hai Cikgu, apa khabar? Hai Mira. Selamat petang. Sehat Cikgu? Ya, sehat. Selamat datang ke kelas Mahir. Ya. Okey Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita, sebelum kita tanggal pelitup muka ni, mungkin Cikgu boleh perkenalkan sedikit tentang diri Cikgu. Saya baca ni Sekolah Kluster ni Cikgu, Kluster Kecemerlangan ni. Mungkin Cikgu boleh perkenalkan diri Cikgu terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih Mira. Okey, selamat sejahtera kepada semua. Izinkan saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Cikgu T. Panat Analitis Silva Raju, dikenali sebagai Cikgu T-Ben, ataupun yang lebih glamour lagi, profil FB, IG dan YouTube channel Cikgu T-Ben Silva. Wow. Okey. Boleh subscribe di sini, boleh subscribe ataupun follow saya di IG. Wah, itu dia. Cikgu sempat follow cikgu di IG ya cikgu. Sempat promote lagi. Okey, tak apa. Macam cikgu kata, cikgu lebih mesra disapa sebagai Cikgu T-Ben. Ya. Betul cikgu. Okey. Saya nak tanya cikgu lagi tentang subjek kita hari ini. Tapi macam biasa cikgu, kita nak buka pelitup muka lah kan supaya senang percakapan kita. Jadi, persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan. Boleh. Okey. Kemudian saya pula. Bila kita sudah sanitasi tangan, kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka. Okey. Baik. Mira pun nak bagi pesanan mesra lah kepada semua. Macam semua sedia maklumkan, sekarang ni dah boleh daftar untuk vaksin, program vaksinasi. Jadi boleh terus pergi ke aplikasi My Sejahtera kepada anda di luar sana untuk dapatkan pendaftaran program vaksinasi ini. Okey, baik. Cikgu, kita punya subjek hari ini kelestarian global, pendidikan moral. Topik kita kesederhanaan dalam hidup bermasyarakat. Sebenarnya mungkin cikgu boleh cerita sikit pengenalan kepada subjek ni cikgu. Okey. Subjek moral ni, okey. Saya mengajar di SK Seksyen 13 selama 4 tahun, baru saja. Okey. Saya memegang subjek, saya mengajar subjek pendidikan moral, sejarah, RBT dan pendidikan jasmani juga. Okey, subjek moral ni sebenarnya ramai yang menganggap subjek ni agak membosankan. Tetapi subjek ini boleh kita membuat perkara yang baharu untuk menarik minat murid. Okey, salah satu caranya adalah hari topik hari ini iaitu kelestarian global. Apakah pandangan Mira tentang kelestarian global? Apa yang bermain Mira di fikiran faham? saya? Mira faham. Okey, bila saya dengar kelestarian global tu, yang bermain dekat fikiran saya berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, tentang alam sekeliling kita. Betul, cikgu? Tepat sekali. Okey, kelestarian maksudnya persekitaran ataupun keadaan yang tidak berubah, kekal atau tetap. Manakala global pula dimaksudkan dengan dunia atau bumi. Jadi kelestarian alam maksudnya, kelestarian global maksudnya keadaan bumi, persekitaran bumi yang kekal atau yang tidak berubah tanpa kerosakan alam.
Wow, itulah dia kan Ya, cikgu. betul. Itu sedikit tentang subjek kita. Bagaimana pula dengan topik kita iaitu sederhana dalam hidup bermasyarakat tu? Sebab Okey. saya nampak kat sini ada pokok bunga ros ni. Ya. Macam mana cikgu? Okey. Jadi macam mana kita nak kaitkan kelestarian global dengan nilai sederhana? Okey, sebagai pengguna, sebagai pengguna kita perlulah menjimatkan sumber tenaga, okey, air, sumber elektrik, tenaga boleh baru, okey. Jadi kita boleh kaitkan dengan kelestarian global ni? Kita perlulah menggunakan secara berhemah. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan sederhana dalam hidup bermasyarakat. Wow. Tidak membazir, kita tidak membuat pembaziran dan kita kaitkan dengan konsep 3R. Pernah tahu tak apa itu maksud? 3R. 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 Reuse, recycle dan lagi satu Reuse. Reuse, Recycle dan reduce. Reduce. Okey, reduce kurangkan. Okey, reuse guna semula dan recycle kita semula. Jadi hari ini kita akan guna reuse, konsep reuse. Baik. Okey, kita akan guna konsep reuse dalam kita punya pembelajaran hari ini dan mari kita ke belakang dulu cikgu. Untuk saya nampak ada air pipe, air hujan ni. Mari kita. Okey, baik. Ini ada kaitan dengan kita punya aktiviti seterusnya iaitu nak menyiram pokok bunga cikgu. Ya, betul. Okey. Mira pernah tanam pokok bunga tak di rumah? Pernah cikgu. Pernah. Kalau pernah mesti ada menyiram air kan? Betul. Okey. Tapi kan cikgu saya terlebih sangat siram air, layu pokok bunga saya. Ya ke? Terlebih sangat. Tak apalah, itu nanti kita ada segmen nanti macam mana kita nak menyuburkan tanah. Okey. Ada lagi dia punya segmen. Okey, baik. Sekarang ni Mira guna air apa untuk menyiram pokok bunga? Saya guna air masak aja cikgu, air botol mineral tu. Tak boleh kan? Oh, air botol mineral boleh tapi mahal beli. Kan? Saya ada cadangan alternatif iaitu kita boleh gunakan air hujan. Sebagai langkah untuk menjimatkan air dan menggunakan sumber semula jadi yang sedia ada. Baik, okey. Jadi saya sediakan dua bantuan ni, satu air hujan, satu lagi air pipe. Okey. Okey, boleh kita buat simulasi sama-sama? Boleh ya? cikgu. Okey, baik. Jom kita menyiram pokok bunga. Saya Okey, siram ni ya. air hujan. Okey ya. Kita boleh gunakan air hujan untuk menyiram pokok bunga. Saya gunakan air pipe ya cikgu. Air pipe. Okey. Kalau nak siram ni berapa banyak cikgu? Yang siramnya ikutlah dia punya saiz pokok bunga. Macam yang ini kita gunakan 200 ml ke 300 ml dah cukup dah. Okey. Okey ya. Baik. Jangan lebih-lebih nanti pokok Layu lah macam Ya, saya layu, lah betul. hari tu habis layu cikgu. Okey, jadi dengan menggunakan air pipe ataupun air hujan tu itu yang cikgu katakan menunjukkan kesederhanaan tu kan, tak membazir. Ya, tak membazir. Kita gunakan air yang sumber semula jadi yang sedia ada. Jadi tak perlulah kita membazirkan air pipe ataupun beli air mineral. Kan? Ya, betul cikgu. Okey cikgu, saya dia maklumkan juga yang cikgu ada sediakan satu video untuk saya dan juga murid-murid di rumah. Jadi ayo kita saksikan dahulu video tersebut. Ya. Hai dan Assalamualaikum diucapkan kepada semua guru-guru yang hebat-hebat belaka di luar sana. Saya
Muhammad Zarfan bin Mat Tahir, wakil daripada Homeroom Bonda Norizati, ingin mengucapkan terima kasih cikgu atas segala jasa cikgu yang cikgu telah korbankan untuk kami. Anggaplah video ini sebagai satu tanda perhargaan daripada kami untuk cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai, saya selaku Setiausaha Homeroom Bonda Norizati ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru-guru yang tidak pernah berputus asa untuk membimbing kami ke arah kejayaan. Kami sentiasa mendoakan guru-guru yang telah melimpahkan kasih sayang kepada kami supaya sentiasa berada dalam keadaan sihat dan walafiat. Terima kasih cikgu. Kami dari Homeroom Norizati ingin mengucapkan terima kasih cikgu. Baik, kembali kita di Mahir masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Tiban dari SK Seksyen 13 Sekolah Kluster Kecemerlangan Shah Alam. Cikgu, kalau sebelum kita masuk ke segmen kedua ni, kalau boleh saya tanya kepada Cikgu, apa yang dimasukkan dengan Sekolah Kluster Kecemerlangan tu Cikgu? Baik, tadi lupa nak bagi tahu. Okey, kluster ni bukan kluster COVID ya. Itulah. Ramai yang kau macam banyak tu. Banyak kluster sekarang Cikgu. Banyak kluster tu. Okey, kluster kecemerlangan maksudnya kami mempunyai kecemerlangan dalam suatu bidang. Contohnya macam sekolah kami ni cemerlang dalam bidang muzik dan sains. Wow. Jadi menjadi sekolah yang boleh rujuklah. Sekolah yang pakar dalam bidang tu. Wow, macam itu yang tu. kluster. Okey, selalu kita dengar macam ada doktor pakar dan sebagainya. Ya. Ini ada sekolah pakar dalam sekolah sesuatu subjek pakar kan? dalam muzik dan sains. Wow. Boleh rujuk tu. Okey, baik. Yang hari ni, yang tadi cikgu dah terangkan sikit tentang kita nak belajar pasal pendidikan moral. Ya. Lepas tu tadi cikgu dah terangkan nak siram air menggunakan air semula jadi saja supaya tak berlaku pembaziran. Sekarang ni cikgu, tadi dah cerita pasal pokok. Sekarang ni ada tanah pula ni. Kita nak buat baja katanya. Ya, betul. Kita nak buat baja kompos. Baja kompos. Ha. Apa yang dimasukkan dengan baja kompos tu cikgu? Baik, baja kompos adalah baja yang dihasilkan daripada bahan organik iaitu sisa makanan. Okey, sisa makanan seperti kulit telur, okey, kulit bawang, bawang putih, bawang merah, okey, dan juga yang ada apa? Kulit Kulit pisang. pisang, buah-buahan, sayur-sayuran, okey, dan juga dengan sisa tulang ikan, tulang haiwan macam ayam, itu semua pun kita boleh gunakan. Wah, okey. Yang itu reput secara semula jadi dan menjadi baja. Itulah yang dikatakan sebagai baja kompos. Wah, menarik ini kan. Rupanya tulang binatang pun boleh Ya, jadi betul. baja juga. Ya, boleh. Okey, sekarang ni yang cikgu nak tunjukkanlah cara penyediaan baja kompos ni bagaimana kan Ya, cikgu? betul. Okey, kita mula kita sediakan tanah. Ya, Tanah? dah ada. Tanah dah ada dah. Okey, kita dah ada tanah. Okey. Okey, kita sediakan tanah. Okey, lepas tu kita masukkan yang kulit kulit yang sayur-sayuran, buah-buahan semua kita masukkan dalam bekas yang sediakan tanah ni. Okey, Okey. kita masuk je cikgu. Okey, jom kita buat sama-sama. Boleh. Okey. Cikgu memang kena guna bawang sebab saya nampak bawang merah, bawang putih je ke tak kisah? Kulit yang sayur lain pun? Ya, kita boleh guna sayur-sayuran macam sayur sawi. Yang sisa-sisa tu boleh guna. Yang kangkung, kan? Itu semua kita boleh guna. Yang batang dia punya tu, kita boleh guna. Okey. Lepas kita dah guna tu, dah letak dalam tanah. Okey. Kemudian? Kita juga boleh gunakan yang bunga. Okey, bunga yang bunga gubahan, kan bokeh. Okey, yang itu pun kita boleh guna. Okey, yang bunga yang kering. Okey, itu pun kita boleh masukkan. Okey, kita boleh masukkan. Okey. Itu cikgu masukkan bunga. Ya. Okey. Dah masukkan. Lepas tu? Okey. Okey, dah masukkan. Lepas dah masukkan, okey. Mira pun boleh masukkan yang bunga. Oh, saya masukkan juga yang bunga Ya, boleh. Okey, yang bunga ni. Bunga pun tak kisah bunga jenis apa cikgu? Ya, bunga jenis apa pun boleh. Okey. Okey, lepas tu kita ada cara. Sama ada kita boleh guna yogurt. Oh, Okey, guna susu masam. yogurt? Yogurt. Okey, yogurt pun kita boleh guna. Untuk apa? Untuk mempercepatkan prosesnya, proses kompos tu. Okey. Kalau tak pakai pun tak apa. Dia biasanya mengambil masa. Mengambil masa. Okay. Biasanya dia mengambil masa selama 4 hingga 6 minggu ataupun 8 minggu. Oh, okey. Okey, saya masukkan sikit. Okey. Wah, first time ni saya tengok baja letak yogurt cikgu. Baja mahal lah ni. Baja mahal ni. Tapi kita guna bahan yang semula jadi kan. Betul. Okey, saya letak juga kat saya punya tanah cikgu. Ya, boleh.
Yogurt, letak sikit yogurt. Okey. Aha. Okey, lepas tu kita gaul dia cikgu. Ya, kita kena gaulkan dia. Okey. Okey, kita kena gaulkan. Memang letak yogurt lah. Kalau Ya. letak macam cream cheese ke tak boleh cikgu? Boleh. Tak kena, kena. Okey, kita gaulkan sorry. Okey, silakan cikgu. Sila. Okey. Okey. Gaulkan. Okey. Okey. Yang telur tu kita telur tu kita boleh hancurkan dia. hancurkan dia. Okey, hancurkan. Okey. Kita hancurkan dengan dia punya kulit semua, kulit kulit buah-buahan. Kita hancurkan, lepas tu kita gaulkan. Baik. Okey, bunga. Okey, kita hancurkan dia. Okey. Dan kita Okey. gaul lah. Kita gaulkan. Patutlah cikgu, masa saya pernah nampak selalu di kawasan macam kampung lah kan, saya Ya. nampak pokok bunga tu dekat rumah tu penuh dengan kulit telur. Ya, Saya betul. ingatkan kenapa rupanya itu rupanya penyediaan baja kompos tu Ya, lah. betul, penyediaan baju kompos. Orang kampung mahir dalam buat ni. Daripada ni. Alam semula jadi kan? Ya. Dari dulu kita dah ada bahan ni, tapi kita biasa guna baja kimia. Yang ni lebih sihat untuk tanah. Okey, berkhasiat untuk tanah. Okey. Dan menyuburkan tanah, dia bebas daripada bahan kimia. Betul? Penyediaan pun semula 100% semula jadi. Okey. Betul. Jadi bahan-bahan yang buangan ni taklah terbuang begitu saja. Boleh dikitas juga, diguna juga. Kita boleh gunakan, tak payahlah kita buang dalam tong sampah kan. Kita Betul. boleh reuse. Okey, guna semula bahan-bahan ni. Okey, lepas dah ni kita dah gaul, kita masukkan tanah juga atasnya. Okey, kita masukkan. Okey, kita masukkan tanah. Kita tutuplah atas dia kan? Ya, lepas dah siap kita perlu tutup. Okey, kita perlu tutup. Okey. 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 Lepas dah siap, okey. Kita tutup. Okey. Kita perlu tunggu sehingga seminggu. Lepas tu kita ambil bekas ni, kita perlu gaulkan lagi. Lepas tu 14 hari, hari ke 21 macam tu. Setiap minggu tu kita perlu gaulkan. Sampai bila tu cikgu? Sampai bila kita boleh guna letak dalam pasu bunga? Ya, lepas hari yang ke-25 tu, dah tanah tu dah dia akan terurai dan kita boleh nampak hasil dia. Tapi biasanya dia ambil masa selama 4 hingga 8 minggu. Ada yang dalam 6 minggu pun dah siap. Okey, kita perlu tunggu. Oh, macam tu. Ya. Patutlah terus buat sekali banyak supaya senang kan. Lepas 8 minggu boleh letak dekat banyak pasu bunga. Ya, cikgu. betul. Okey, saya tanya juga kepada cikgu, apa kebaikan sebenarnya baja kompos ni? Okey, Apa baik. kebaikan dia? Okey, baik Mirah. Okey. Kebaikannya adalah dia menyuburkan tanah dan dia juga membuatkan tanah menyerap air dengan banyak. Okey. Kalau kita guna baja kimia ni, dia tanah tak berapa subur dan dia tak menyerap air dengan tak begitulah banyak. Kalau kita guna yang ni lebih senang. Lepas tu dia juga menghasilkan mikrob. Mikrob tu mikroorganisma yang bagus untuk tanah, dia memberikan nutrien untuk tanah. Selain itu juga dia menghasilkan cacing tanah. Cacing tanah? Cacing tanah. Okey. Yang mana dia cacing tanah ni, cacing ni bagus untuk menyuburkan tanah. Kalau beli sayur ada cacing tu, maksudnya sayur itu baik. Oh, ya ke? Ya. Oh, okey. Kalau cacing pun tak makan sayur, mana boleh manusia makan kan? Wow, betul tu ayat cikgu. Kalau cacing pun tak nak dekat kat sayur tu, Ya, betul. maksudnya tak baguslah sayur tu kan cikgu. Ya, Okey, mungkin ada lagi kebaikan lain? Dia kebaikan lain adalah dia bebas daripada bahan kimia. Okey, dan tidak mempunyai zarah yang membahayakan kesihatan manusia. Dan ada jugalah yang dia punya kebaikan-kebaikan dia. Banyak lagi lah kan Banyak kebaikannya. lagi. Kerana Ya, bila betul. kita guna bahan-bahan semula jadi ni, pasti kebaikannya pun banyak kan cikgu? Ya. Lagi satu, kita boleh menjimatkan penggunaan bahan mentah yang lain kan. Kita reuse, kita guna semula bahan yang sedia ada dan tak perlulah kita membazirkan duit dan membazirkan bahan mentah. Jadilah pengguna yang bijak. Itulah yang kita kata sederhana Dalam hidup bermasyarakat. Ya, betul. Okey, cikgu tadi kan cikgu kata bila kita dah buat semua ni, kita kena gaul-gaul, lepas tu letak tanah, simpan dalam sekurang-kurangnya 5 hingga ke 8 minggu kan cikgu? Ya, betul. Lepas tu barulah kita boleh apply, letak dalam pasu bunga. Ya, betul. Boleh tak kalau saya nak buat ni, saya terus nak letak dalam pasu bunga? Oh, tak. Oh, tak boleh, Tak boleh sebab
dia tak gaul dan dia belum kompos lagi. Bahan dia masih mentah dan kulit telur tu pun dah mentah macam ni. Tapi kalau nak letak atas tu boleh. Tapi dia bukanlah jadi baja. Dia akan urai lagi. Dia akan ambil masa. Lepas tu baru dia kompos tu baru dia akan jadi baja. Oh, maksudnya macam saya nampak tu macam ni kan, pasu bunga macam ni ada kulit telur ke atas tu. Maksudnya dia tak terurai lagi lah. Belum jadi baja terurai dah lagi. tu. Ya, betul. Okey, faham. Ambil masa. Jadi, benda ni mungkin mereka yang di rumah, bukan saja murid-murid tetapi semua penonton pun boleh lakukan baja ni sendiri kan? Ya, betul. Lepas ni boleh bagi tahu mak, boleh buat baja macam ni. Tak payah beli baja kimia tu. Ya, baja kimia tu. Okey, di sekolah kan cikgu, murid-murid buat ke aktiviti ni cikgu? Ya, pernah buat. Saya dalam aktiviti moral pernah buat yang aktiviti ni untuk yang nilai kesederhanaan. Okay. Sebab saya ajar mereka untuk jadi pengguna yang bijak. Jadi itulah yang pengguna yang bijak, dia menjimatkan tenaga, dia tak membazirkan bahan. Lepas tu untuk subjek RBT pun kita ada guna yang tanaman. Kita pernah buat. Baik, okey. Itu dia macam cikgu dah terangkan sedikit bahan-bahan yang diperlukan dan inilah yang kita boleh apply dalam kehidupan kita iaitu sentiasa bersederhana. Okey cikgu, lepas ni cikgu nak tunjukkan yang lain pula kan. Kita dah belajar pasal tumbuhan, sekarang ni nak belajar pasal ada tu ikan kecil di situ, ikan laga tu. Kenapa pula ikan laga tu kan? Jadi kita berhenti berehat seketika cikgu. Kita boleh kembali selepas ini, jangan ke mana-mana, hanya di Mahir. Maisa Aila Aisyah binti Jamil Effendi. Saya dari sekolah SK Putra High 2. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu. Saya sayang cikgu. #terima kasih cikgu. Bye. Baik, kembali kita di Mahir setelah kita dah belajar tentang tumbuhan. Kita dah belajar nak buat baja kompos macam mana. Sekarang ni kita nak belajar pula buat akuarium ke cikgu? Ya, buat akuarium. Okey. Okey, sebelum kita meneruskan, tadi saya nak lupa, okey. Kita boleh pakai sarung tangan, okey, untuk gaulkan tanah tadi tu. Tadi saya gunakan alatan, tapi sebenarnya yang kita pakai tangan lagi sesuai. Sebab untuk hancurkan yang kulit telur, yang kulit-kulit yang buah-buahan, kan, itu lagi yang sesuai. Baik. Jadi lepas ni cara yang sebenar atau yang tepatnya ialah dengan menggunakan sarung tangan. Guna tangan sendiri. Ya, betul. Baru dia akan menyuburkan tanah. Betul tu. Okey. Ya, betul. Baik. Okey. Sekarang ni tentang akuarium pula bagaimana cikgu? Baik, akuarium. Okey. Kita boleh menghasilkan akuarium dengan botol air yang 5 liter ni. Okey, caranya adalah kita ambil yang kita guna semula, botol air yang 5 liter ni, Lepas tu kita perlu potong dia punya permukaan atas tu. Kita potong permukaan dia. Okey, hati-hati cikgu. Kepada mereka di rumah yang nak lakukan aktiviti ni buat akuarium sendiri, boleh berhati-hati juga kerana menggunakan peralatan yang tajam. Murid-murid perlu dipantau oleh ibu bapa ataupun dengan guru. Ya, betul. Okey. Ya. Kita potong dia. Okay. Sebab cikgu buat macam ni, kalau sebab cikgu nak buat macam akuarium yang dah siap tu, sebelah sana tu. Okey, kita potong dulu atas tu. Kalau kita guna gunting boleh cikgu? Gunting macam kurang sesuai. Oh, okey. Tak apa. Potong dulu. Kejap je. Kita potong. Okay. Kita keluarkan yang bahagian yang permukaan atas lah. Ya, betul. Okey. Ini cikgu nak buat akuarium dengan menggunakan botol air cikgu Ya. Boleh juga kalau nak guna bekas yang lain kan cikgu? Ya, bekas biskut. Oh, bekas biskut. Ya, betul. Boleh juga. Okey. Ataupun bekas-bekas yang sesuai lah yang nak pakai. Tapi dengan konsep reuse sebab ini kelestarian global. Betul. Okey. Okey. Boleh cikgu. Okey.
ada sikit. Lepas tu kita kena buat sedikit kemasan lah. Ya, betul. Mana-mana yang nampak macam kurang kemas ke yang tajam tu kita buang bahagian tu kan Ya, cikgu? ya, betul. Okey. Kalau macam ni kita sesuailah guna gunting kot. Gunting dia. Bahagian ni mungkin kurang sesuai. Kalau macam cikgu kata tadi guna bekas biskut tu macam mana cikgu? Bekas biskut, okey. Kita kena ni potong yang ruang penutup tu. Kita potong macam ni, okey. Punya ruang tu. Okey, lepas tu kita sediakan kita sediakan dengan guli, dengan ni batu, kita masukkan dia punya ni Hiasan dalam bekas lah. tu. Hiasan semua dah masuk. Lepas tu atas tu yang ruang yang kita sediakan tu kita masukkan motor. Oh. Motor tu. Ataupun kalau tak nak pakai penutup pun boleh, kita buka je penutup tu. Kita tak pakai penutup tu. Kita terus je masukkan motor daripada atas. Okey. Okey. Faham? Okey, sekarang ni dah siap dah. Okey. Cikgu dah potong atas, kita nak letak hiasan pula dekat dalam. Ya, betul. Okey. Kita ada guli. Oh, keluar cikgu. Dia kena tutup kat situ cikgu. Dia kena tutup ni. Lupa. Ya. Okey, sorry ya. Tak apa cikgu. Ni kalau isi air keluar, ikan keluar. Kesian Mira. Tak ada apa cikgu. Nasib Okey. baik tak cedera. Tak ada. Adik-adik jangan lupa ya penutup. Penutup tu kena tutup. Okey. Letak guli sebagai hiasan. Ya. Dan kita masukkan yang ni. Batu-batu dia. Batu-batu hiasan. Ni semua murah je dalam RM2. RM1 kita berdapat. Okey. Ataupun reuse kalau kita dapat daripada ni kan di rumah kan. Guli tak guna tu, kita guna semula. Ya. Okey, lepas tu kita masukkan Pokok hiasan. Ya, pokok hiasan. Okey. Okey. Dan akhirnya kita tuang air. Air ni ada campuran apa-apa ke cikgu? Dia ikut ikan. Kalau ikan biasa kita boleh guna air pipe. Kalau ikan yang mahal-mahal lah, dia perlukan air mineral. Ada yang dia perlukan air laut. Dia ikut ikan juga. Tapi biasanya yang ikan-ikan yang kita beli di akuarium ni kita pakai air pipe. Air pipe. Lepas tu kita tambah sikit klorin kan cikgu? Ya, betul. Okey. 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 Air dah ada, semua dah ada. Ikan kita nantikan ikan. Ya, kita nantikan ikan. Yang ni kita tak masukkan ikan sebab kita sudah ada ikan dah. Kita sudah sediakan akuarium yang dah siap, okey. Dengan pasang motor. Okey, dia ada motor dia. Okey, tunjuk Dia ada motor. Motor ni dalam RM10 boleh dapat. Okey, motor. Okey. Okey. Baik. Semua ni boleh cari dekat kedai ikan cikgu Ya, kedai ikan boleh dapat. Mungkin kalau boleh ketengahkan sikit cikgu. Yang mana? Bekas akuarium kita. Okey, bekas akuarium. Kita tengahkan sikit. Okey. Lepas tu. Baik. Okey, kita dah ada ni. Yang ni fungsinya adalah untuk membekalkan oksigen, okey. Dia membekalkan oksigen, okey. Okey. Okey, dia keluar bunyi. Okey, kita letak. Okey. Sekarang dah ada ikan dah dalam tu. Nampak yang di rumah ada ikan laga kat dalam ni. Cantik ikan laga dalam ni. So kena adalah juga oksigen juga kan cikgu? Okey, oksigen ni pentinglah untuk ikan. Untuk apa? Untuk dia punya jangka hayat. Biasanya kalau yang ikan laga tak perlukan oksigen pun tak apa. Kalau biasanya yang kita perlukan oksigen ni untuk ikan yang goldfish. Ikan goldfish ni perlukan ni. Dan ikan-ikan yang terpulang pada ikan lah. Jenis dia. Okey. Okey. Tapi ikan laga ni kalau kita tak letak oksigen pun boleh hidup. Betul. Betul, ikan laga memang tidak memerlukan oksigen juga betul. Kan cikgu. Bila cakap pasal ikan laga ni kan cikgu, saya pernah tanya, kenapa ikan laga ada yang berwarna-warni, ada yang satu warna? Rupanya saya tanya orang yang jual tu lah, setakat nak kongsi kepada cikgu dan juga mereka di rumah kan. Itu menunjukkan jantina ikan tersebut cikgu. Oh, ya betul. Kan? Kalau yang lebih cantik tu jantina? Sebenarnya kalau yang berwarna-warni tu ialah jantina jantan. Ya, jantan. Betul. Jantina jantan. Ya, betul. Okey. Dia ada ekor-ekor macam samalah seperti burung kan. Burung pun sama dia punya ni. Kalau jantan dia
lebih nak cakap apa? Dia lebih colourful lah. Nak bagi. Selalu kita ingat kalau ikan yang berwarna-warni tu, oh ni mesti ikan betina ni. Tapi tak, terbalik ikan laga terbalik. ni. Okey. Dan ini cikgu menunjukkan kat sini apa yang kita ada, kita boleh jadikan bahan yang lain pula. Yang asalnya ialah botol air minuman, boleh bertukar menjadi akuarium. Yang ada betul. hidupan lain pula duduk di dalamnya kan cikgu? Ya, betul. Kalau nak letak tumbuhan yang daripada rumpai laut ke yang tumbuhan yang hidup pun boleh letak. Tapi yang sesuai lah yang mana yang tumbuhan akuatik. Sesuai kita nak letak. Tak beli pun tak apa, tak beli plastik pun tak apa. Oh, okey. Cara penjagaan ini pun sama juga kalau kita letak tumbuhan hidup di dalam? Ya, cara penjagaan dia pun sama sebab dia boleh hidup dalam air. Okey. Asalkan air itu kita kena tukarlah. Kalau air itu jadi kotor, kita perlu tukar. Kena rajin tukarlah kan. betul. Jangan tak tukar sampai kesian ikan tu tak bergerak, cikgu. Ya, betul. Jaga ikan ni payah juga. Dia perlu jaga dengan elok. Kalau tak, dia punya jangka hayat dia taklah lama sangat. Kita perlu jaga dengan baik. Ini bila kita guna bahan daripada plastik macam bekas air minuman ni kan. Masa cikgu kata tadi yang bekas biskut tu daripada tin ke apa cikgu? Daripada ni plastik juga. Plastik juga? Ya, plastik. Plastik yang sesuai sebab tin kita yang risau tu dia jadi karat. Kalau dia jadi karat itu yang bahaya untuk ikan. Kesian pula ikan tu. Jadi bahan yang sesuai digunakan kat sini untuk yang melibatkan air ni ialah plastik. Ya, betul. Okey, faham. Daripada kita buang yang botol plastik ni, kita bolehlah buat yang ni. Kalau kita juga boleh hantar kepada yang recycle ataupun kita reuse, jadikan dia akuarium. Betul? Memang tak dinafikan sebenarnya banyak sangat bahan-bahan kat sekeliling kita ni yang kita boleh guna untuk transform dia jadi bahan yang lain. Ya, betul. Macam saya tak terfikir nak buat akuarium cikgu, tapi saya buat tabung. Saya isi duit. Tabung yang pakai yang bekas Pringles Saya dah tak isi duit shilling. Okey. Letak-letak. Macam itulah. Jadi macam-macam bahan yang kita boleh hasilkan daripada sekeliling kita kan cikgu? Ya, betul. Okey. Dan untuk yang penggunaan ikan ni juga macam cikgu katalah kelestarian global kan? Ya, dia ada kaitan dengan kelestarian global sebab kita tak buang yang bahan yang plastik ni, kita tak buang, kita reuse, kita guna semula. Lepas tu kalau yang ni kita nak guli ni pun saya ambil daripada sekolah yang memang kita simpan untuk yang aktiviti PDP jadi saya guna semula bahan tu. Daripada langsung tak guna kita pakailah untuk Betul? ni. Betul, cikgu? Murid pun menari juga yang kalau dia tengok ikan kan. Dia orang minat. Betul tu. Okey, cikgu selain daripada penggunaan plastik, botol air plastik, adakah selain daripada itu bahan-bahan lain yang mungkin boleh digunakan? Digunakan semula ya. Macam mana? Macam selain daripada kita gunakan botol air plastik ni, mungkin ada bahan lain yang kita boleh gunakan. Macam tin tadi cikgu kata tak boleh sebab anti karat. Mungkin ada bahan lain yang boleh digunakan ataupun pokok-pokok lain yang kita boleh gunakan. Okey, bekas kaca boleh gunakan. Okey, bekas kaca cikgu? Ya, bekas kaca. Sebab akuarium pun dibina dengan bekas kaca. Kalau kita ada bekas kaca di rumah, kita boleh jadikan dia akuarium. Ataupun yang macam kotak tak sesuai, kertas kan, dia tak sesuai. Biasanya yang plastik atau kaca yang boleh sesuai lah daripada tin. Okay. Baik. Dan untuk pokok kat dalam ni pula, antara pokok yang boleh digunakan macam cikgu kata tadi, pokok yang rumpai laut. Yang pokok yang tumbuhan di akuatik. Dekat sungai kan ada. Kita boleh letak. Money plant pun boleh letak. Dia boleh hidup dalam air. Okey. Selalu orang tak terfikir nak letak pokok betul. Pokok yang betul kan. Selalu letak macam yang hiasan je. Ya, betul yang hiasan. Kalau letak pokok tu, yang pokok tu pun dah supply oksigen. Kan? Ya, betul cikgu. Betul. Banyak saya belajar juga hari ini tentang akuarium ni. Dahlah kita buat daripada bahan yang memang ada kat sekeliling kita. Lepas tu sebenarnya dalam pokok ni pun, dalam bekas air ni pun kita boleh letak pokok hidupan sebenar juga. Bukan hiasan sahaja. Jadi kepada anda di rumah mungkin lepas ni nak buat akuarium, nak bela ikan dan sebagainya, boleh guna cara ni kan cikgu? Ya, betul. Kalau yang guli pun boleh ganti dengan batu. Kan? Ya. Boleh ganti dengan batu. Betul cikgu. Okey, kita berhenti berehat seketika cikgu. Boleh. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana, hanya di Mahir.
kembali di Mahir. Kita sudah berada di segmen terakhir pada mereka yang baru saja menonton. Dan segmen terakhir ini tak apa, boleh tengok siaran ulangan ataupun boleh tengok semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Tadi kita dah belajar dah. Kita dah kenali tumbuh-tumbuhan, kita dah siram pokok menggunakan air semula jadi, dah belajar buat akuarium. Lepas tu tadi cikgu pun dah ada ajar tentang pembuatan baja kompos. Ya, betul. Cuma tadi cikgu tak menggaul menggunakan tangan sebab tadi menggunakan peralatan. Sekarang ni cikgu nak tunjuk cara sebenar untuk menggaul baja kompos ni kan cikgu. Jadi bagaimana cara sebenar tu cikgu? Ya, Pak Yumi, terima kasih. Okey, sekarang kita nak gaulkan tanah. Sebelum itu kita pastikan pakai ni sarung tangan. Okey. Kita gaul ya. Okey, kita ambil yang ni. Okey, pokok ni bunga. Kita kena leraikan dia cikgu Ya, leraikan dia. Okey. Okey, yang ni dragon fruit. Okey, kulit dragon fruit. Okey. Kita hancurkan, leraikan dia. Okey, mungkin cikgu boleh tunjukkan kamera sikit. Okey, kita kat dalam bagaimana. Okey, terima kasih cikgu. Ya. Kita leraikan segala ni. Leraikan. Okey. Kalau ada hasil sayur-sayur, sisi-sisi sayur pun boleh. Ya, guna, boleh. cikgu? Selain daripada itu kita juga boleh guna tulang ikan, ayam, semua kita boleh masukkan. Okey. Sisa-sisa makan. Okey. Okey, dengan ni kita buat baja kompos ni. Okey. Yang saya perasan kat sini, yang sisa ni daripada itulah, sama ada daripada sayur-sayuran, buah-buahan dan juga daripada tulang ayam dan juga tulang ikan. Ya, dengan ni yang bunga pun boleh. Bunga pun sama bunga. juga. Daripada kita terima bokeh. Ya, betul-betul. Okey, itu kering, kita buang. Daripada itu kita boleh reuse tu. Okey, kita guna semula. Okey. Macam cikgu katalah, banyak kebaikan baja kompos ni. Ya, betul. Dia menyuburkan tanah, okey. Membuat tanah menyerap air dengan banyak, okey. Memberikan nutrien yang berterusan, okey. Ia tanpa bahan kimia, prosesnya secara semula jadi. Baik. Dan juga kita boleh menjimatkan kos, okey. Sebab yang ni kita reuse yang bahan yang sedia ada. Jadi tak perlulah kita guna duit untuk beli baja chemical. Baja kimia. Okey, cikgu. Tadi saya nampak cikgu ada letak bunga dan sebagainya. Kalau nak letak daun pula boleh ke cikgu? Ke dia sebenarnya bunga je? Daun boleh, dia punya pohon ranting kan? Ranting-ranting semua tu boleh juga? Ya, boleh juga. Okey, dan itulah. Asalkan benda itu bahan yang organik. Bahan yang organik? Bahan yang organik maksudnya buah-buahan, sayur-sayuran dan sisa yang haiwan. Najis haiwan pun boleh datang. Betul. Okey. Kalau macam beras nasi macam mana cikgu? Nasi tak boleh lah. Itu kurang sesuai juga. Kurang sesuai lah. Okey, mana tahu dia terurai nanti ke tak ada kurang sesuai. Okey, lepas tu macam cikgu kata bila kita dah siap gaul semua, dia letak yogurt kan? Ada yogurt tadi. Kalau kita nak letak pun boleh, kalau tak letak pun tak apa. Tapi yang nak buat proses dia untuk mempercepatkan proses dia, kita boleh letak yogurt. Ya, betul. Lepas tu gaul, kita biarkan kita simpan dia selama beberapa minggu. Ya, 4 hingga 8 minggu. Okey. Kita tengok hasilnya dan bila kita dah dapat, kita boleh gunakan untuk tanaman kita. Okey. Baik. Okey, itu cikgu katalah banyak kegunaan sebenarnya baja kompos ni kan. Mungkin sebelum ni ada yang kurang familiar, ada yang sebenarnya tak tahu pun. Boleh sebenarnya boleh buat daripada bahan-bahan semula bahan buangan semua ni kan, sisa makanan. Mungkin ada yang kurang familiar pun. Tapi bila kita dah belajar di sini, tahu rupanya boleh gunakan cikgu. Benda-benda ni benda-benda ni kita dapat secara semula jadi. Kita boleh reuse dia, guna semula dan ia dapat melestarikan alam yang tadi kita boleh kaitkan dengan tajuk kita kelestarian global kan. Jadi kita tidak perlu dah membazirkan. Betul. Dan yang di depan ni pula macam cikgu dah terangkan tadi, cara untuk membuat akuarium menggunakan bekas air minuman. Ya, betul. Supaya bekas air ni tidaklah dibuang begitu sahaja. Kita boleh reuse balik. Ya, dia guna semula. Sama seperti dengan kertas. Okey, untuk menghasilkan 1 tan kertas, kita terpaksa menebang 17 pohon pokok. Wow, okey.
Jadi kita reuse kita semula kan. Jadi kita reuse yang botol, plastik-plastik yang sampah ni semua kan. Pada masa yang sama kita juga boleh mengurangkan kos pelupusan dia. Betul. Sebab macam kita semua maklum, bekas plastik antara bekas yang sangat mengambil masa untuk lupus atau urai. Sangat mengambil masa kan cikgu kan? Ya, mengambil masa yang lama. Betul. Jadi silakan. Kita boleh hantar ke recycle kita semula dan jadikan dia bahan yang lain ataupun kita reuse dia untuk untuk jadikan bahan yang menghasilkan bahan yang kreatif seperti akuarium ataupun bekas pensel, okey ya. Seperti mana yang tabung. Ya, macam saya cakap tadi, buat tabung. Ya, tabung. Okey. Yang itu pun tabung juga. Okey. Ini guna bekas air cikgu? Ya, bekas air. Bekas air mineral. Okey. Buat tabung. Yang ini cikgu daripada kotak. Ya, kotak. Ini semua hasil anak murid saya. Wah, sangat kreatif. Kat situ kita nampak ada kereta kebal. Ya, kereta kebal. Ini daripada yang kotak. Okey, daripada kotak dia orang boleh hasilkan yang bahan alat permainan. Okey. Yang beg tu cikgu? Beg tu okey ya. Beg ni adalah untuk kita boleh gunakan beg beg ini untuk membeli barang. Kita boleh gantikan dengan beg plastik. Sekarang kan kita pergi kedai kita beli barang, dia orang tanya, nak plastik tak? Betul. Plastik. Nak plastik tak? Macam tu kan? Jadi kita siap bawa beg yang lestari alam. Ya, kita bawa sendiri beg kita supaya kita dapat mengurangkan ya, plastik-plastik. Betul. Nak beli makanan pun tak perlulah kita guna polystyrene kan ataupun atau bahan yang plastik. Kita bawalah yang bekas yang daripada rumah. Bekas makanan kita sendiri kan cikgu kan? Rumah. Okey cikgu, sebab sekarang pun kita dah berada di hujung rancangan. Mungkin ada sedikit tips ataupun nasihat daripada cikgu kepada mereka di rumah atau terutama sekali kepada murid-murid yang ambil subjek ni, bagaimana untuk meningkatkan rasa cinta mereka terutama sekali kepada alam sekitar, kepada topik kita sendiri iaitu kelestarian global ni cikgu. Ya, okey. Untuk kelestarian global ni, okey. Yang pertama kita perlu jadi pengguna yang bijak, yang berhemah. Kita perlu mengelakkan pembaziran. Yang pertama pembaziran yang bahan yang boleh kita semula. Okey, bahan yang boleh kita semula ni kita boleh digunakan semula untuk menghasilkan bahan-bahan yang kreatif. Dan itulah yang dimaksudkan dengan kesederhanaan hidup dalam bermasyarakat. Okey. Kita perlu jadilah pengguna yang baik. Seterusnya sebagai yang pengguna yang bijak, okey. Bukan saja kita semula, kita perlu yang menjimatkan air seperti mana yang kita gunakan air hujan. Sebab ganti untuk air pipe. Betul. Kita boleh gunakan baja kompos untuk membaja tumbuh-tumbuhan. Berbanding dengan kita gunakan baja chemical. Okey, baik. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian ilmu hari ini. Mungkin ada ilmu baru. Bukan mungkin, memang ada ilmu baru. Saya yang tak ambil subjek ni pun, ada juga yang saya belajar itu buat pembuatan baja kompos ni cikgu. Terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu hari ini. Kepada anda di rumah, jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita ada subjek yang lain pula cikgu. Lepas ni nak belajar fizik pula. Katanya tekanan dalam cecair. Kalau nak tahu dengan cikgu apa, nak belajar tekanan pula bagaimana ni. Jadi kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum.